Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sekarang kita beralih ke sesi kedua untuk kuliah pada hari ini, iaitu kita akan go through a bit lah. Kita kena recap balik apa yang kita nak refresh balik, apa yang kita dah belajar dalam metodologi pendidikan dalam sen lepas tu. Kita nak recap balik, kita nak review balik kan, kita nak refresh balik minda kita ni, apa yang kita belajar berkenaan sumber data dan jenis data pendidikan. So, yang sesi pada kali ini kita nak tengok makna pendidikan secara briefly, and then kita akan tengok juga apa nama proses pendidikan tu, dia bermula dengan apa dan dia akhiri dengan apa, kat tengah dia tu proses tu ada apa, elemen apa yang harus kita buat, dan kemudian baru kita beralih kepada ni macam mana kita nak identify jenis data pendidikan ni. Ada 4 cara, ada 4 asas bagaimana kita nak membahagikan jenis ataupun kategori pendidikan yang ada. Sebab of course data bersifat kuantitatif berbeza dengan data bersifat kualitatif. So itu simple analogi yang saya boleh bagilah. So kita akan tengok dengan lebih detail macam mana kita nak bezakan antara ni lah. Kita bezakan jenis-jenis pendidikan ni. So kita akan go briefly guys, because I believe that all of you have went through all of these dalam kursus research metodologi pendidikan last semester. Okay, so kita biasa nak recap balik apa yang kita belajar ni. Okay, makna pendidikan. Pendidikan akan dilaksanakan apabila timbul satu masalah. So that's why research ni kadang-kadang orang jawab what is research? Research ni adalah research is a process to provide solutions to any issues or problems out there in the society, within the society or within the organizations or within any relevant stakeholders. Maknanya bahasa Melayunya, pendidikan ini adalah suatu proses yang dijalankan bagi menyelesaikan sesuatu isu dan masalah yang berada di luar sana tu. Dan isu dan masalah tersebut ni boleh ada berada dalam masyarakat ataupun komuniti itu sendiri, dan juga boleh berada dalam organisasi, organisasi kan, ataupun berada dalam perindustrian kecil dan sederhana, PKS, ataupun dia boleh membelenggu pemegang taruh yang lain seperti pembuat polisi kan, pembuat keputusan, private apa sektor awam. So jadi apabila masalah isu itu menjadi suatu perkara yang serius, suatu perkara yang meruncing, suatu perkara yang mengganggu ketenteraman ataupun kesejahteraan masyarakat, organisasi ataupun pemegang taruh, maka wujud timbulnya keperluan bersama untuk kita sama-sama menyelesaikan masalah tersebut. Macam mana kita selesaikan masalah tersebut? Kita kena betul-betul faham the nature ataupun sifat masalah tersebut kan. Untuk mendapat pemaham, untuk mencapai perkara tersebut, untuk membolehkan kita memahami suatu masalah dan isu tersebut dengan tepat, maka solution yang paling terbaik adalah dengan kita menjalankan penyelidikan, research, mencari, ulang balik mencari sampai kita betul-betul lalui proses yang rigorous tu, proses yang detail tu, sampai kita dapat betul-betul identify apa sebenarnya punca yang menyebabkan kepada masalah yang hendak kita nak kaji tu. So ini adalah makna pendidikan lah. So kalau saya nak quote daripada Tuckman, quote ni daripada tahun 1978, pendidikan adalah satu usaha yang sistematik untuk mendapat jawapan pada sesuatu masalah. So that's basically masalah pendidikan. Okay, ini merupakan kitaran proses pendidikan. Basically, this is the process lah. Kita kena dapatkan idea berdasarkan macam mana kita dapat idea, kita perhati sekeliling kan, kita apa masalah dan isu yang membelenggu kehidupan seharian kita kan. Bila kita dapat idea dan kita dapat masalah pendidikan yang valid tu, baru kita study literature yang ada. Apa literature mengatakan berkenaan masalah pendidikan tersebut. Ada support tak? Ke tak ada langsung orang buat pasal literature berkenaan masalah pendidikan tersebut. Maka ada dua kemungkinan, sama ada fenomena atau masalah yang hendak kita kaji tu is under research, maknanya tak ramai orang kaji, ataupun masalah itu tak valid pun, tak relevan untuk dikaji. So
Itu sebab kenapa kita kena buat kajian literature bagi untuk tengok sama ada masalah untuk nilai lah sama ada masalah itu berbaloi ataupun valid tak, sah tak untuk kita uh, bawa ke peringkat seterusnya untuk kita kaji yang lebih mendalam. So bila kita dah study in depth dengan mendalam kajian literature ada, barulah kita bina persoalan kajian, kita bina objektif kajian, terus kajian. Kemudian baru kita bangunkan reka bentuk pendidikan, sama ada kita nak buat kajian ini dalam bentuk kuantitatif ke kualitatif. Kita nak buat kajian eksperimental ke ataupun bukan eksperimental. Adakah kita nak buat kajian ini kajian exploratory ke ataupun kajian perihalan sebagai contohnya. So benda ni, persoalan ni bermain dalam minda seorang researcher apabila dia menjalankan suatu projek pendidikan kan. So setelah kita selesai bangun projek reka pendidikan ni, kita mulalah collect data. Bila collect data, kita baru analyze dan interpret data tu. Yang ni lah bahagian yang kita akan fokus dalam kursus kita sepanjang semester ini, bahagian ini. Macam mana kita analyze dan interpret data kuantitatif dan kualitatif dengan menggunakan perisian SPSS dan juga in vivo. Kemudian bila kita dah dapat analisis dan interpretasi itu, barulah kita kita buat kesimpulan ataupun kita buat generalisasi bagi data kuantitatif. So untuk generalisasi ni tak apa, kita akan bincangkan lebih mendalam bila kita go through nanti dalam minggu keempat, minggu kelima insyaAllah. Apa itu generalisasi. Lepas kita dah dapat kesimpulan, baru kita sediakan laporan lah. Kita sediakan laporan dan lepas tu berdasarkan sini, kebiasaannya dalam banyak kajian, tak ada kajian mana kajian di dunia ni sebuah kajian perfect yang komprehensif. So mesti ada kelemahan. Bila kita ada kelemahan, kita pun dekat at the end of the laporan tu, kita pun cadang kepada pengkaji ataupun ahli akademik lain yang kalau macam nak kaji juga area ni, kita cadangkan. Okay, ini kelemahan-kelemahan kajian kita. So mungkin next research kita boleh address kelemahan-kelemahan tersebut untuk make sure kita improvekan lagi hasil yang dapatan kajian pada masa hadapan berkenaan topik dan bidang yang dikaji tu. So inilah maksudnya menjana penyelidikan lanjutan. Okay, dan ini adalah merupakan research steps. Dia basically sama je, bukan kita pendidikan. Cumanya ini lebih detail lah. Ini mula kita define goals. Lepas tu kita define survey instrument. Ini lebih kepada metodologi ni. Ini fokus. Tadi ini adalah kita proses pendidikan secara general dari mula ke penghujung projek pendidikan tu. Tapi ini bahagian ni kita fokus dekat bahagian ni saja. Reka bentuk pendidikan dan analisis dan interpretasi data. Dengan bahasa mudahnya, metodologi pendidikan dengan data analisis tu. Okay, dua peringkat tu. So ini dia lebih detail lah. So mula kita kena define goal, kita kena design questionnaire ataupun borang soal selidik sambil kita nak buat multiple choice ke, kita buat Likert scale ke, atau kita buat open-ended question ke kan. Lepas tu kita menentukan populasi kita, and then kita pun dapat sampel kita. Kita nak buat persampilan tu macam mana, kita nak buat secara rawak ataupun bukan rawak kan, probability sampling ataupun probability sampling. So ini adalah senarai probability sampling. Ini merupakan senarai non-probability sampling kaedah. So kita nak pilih kaedah mana? So ada banyak ni. Dan setiap kaedah persampilan ni kena ada justifikasi. Kenapa? Contoh kalau kita pilih cluster atau area random sampling, kenapa kita pilih persampilan tersebut? So and then baru kita sebarkan, edarkan borang soal selidik kita. And then baru kita analyse result kita. So analisis ni ada pelbagai cara lah, sama ada kita nak buat correspondence analysis ke, pie chart ke, classification trees ke, ataupun regression analysis. So inilah. Okay. So and then ini merupakan cara kita nak bagi jenis pendidikan tadi. So ini bahagian kedua. So ini merupakan ada 4 saya sebut tadi kan. So ada asas pendekatan umum, ada asas tujuan, ada asas lokasi, ada asas jenis pendidikan. So saya tak nak go in detail benda ni sebab bagi saya benda ni kita repetitif. Kita dah ulang apa yang kita belajar selepas. Kita just go through briefly. Tapi kalau ada sebarang soalan lepas ni, anda boleh tanyakan lah soalan. Kita ada sesi Q&A yang saya akan adakan dalam grup Telegram nanti. Okay, kalau kita tengok cara pembahagian umum, basically
dia akan bagi kaedah kuantitatif dan kualitatif. So kuantitatif dia lebih structured, kualitatif dia lebih unstructured, dia lebih flexible, dia lebih in-depth, dia lebih mendalam. Kuantitatif tak boleh, kuantitatif ada rules and procedures dia. Dia ada structure dia. Kita kena ikut betul-betul prosedur tu. Kita tak boleh deviate daripada prosedur tu. Tak boleh lari daripada prosedur tu. So, kaedah kuantitatif biasanya kita gunakan angka dan statistik. Manakala kualitatif kita gunakan teks. Kita interview orang. Kita rakam interview tu dan kita tulis balik. Kita tulis balik apa yang disebut oleh responden kita tu. Itu yang kita tulis balik tu, itu kita panggil sebagai verbatim. VERBATIM. So kita panggil verbatim. So yang ni pula menggunakan angka dan statistik. Kalau orang tanda 5, 5 lah. Kalau tanda 4, 4 lah. Kalau 3, 3. Okay. Ni biasa lebih formal dan lebih formal sebab kita bagi bonus statistik dan kita jawab. Dan kalau ni kurang formal sebab dia dijalankan, dia tumpualkan dijalankan dalam bentuk santai, di interview, kita biarkan responden tu jawab sejawab-jawabnya soalan tu kan. So biasanya kuantitatif banyak bilangan sampel, kadang 300 atau 400 responden. Kalau yang kualitatif kurang, kadang 10 orang, kadang 15 orang, kadang 18 orang, kan, kadang 22. So bergantung kepada data yang kita peroleh tu. So and then ini kaedah kuantitatif kita lakukan inference spesifik dari spesifik kepada umum. Ni tak pentingkan inference. Macam saya sebut, kualitatif kita tak ada ni, tak ada hipotesis. Macam kita ada hipotesis. So hipotesis tu timbul daripada inference yang kita buat spesifik. Bila kita dapat data tu kita pun macam kita expand further. Kenapa macam ni kita buat hipotesis tu. Macam itulah. So and then kaedah kuantitatif kita boleh replikasi. Maksudnya kita boleh ulang balik kajian yang sama pakai variable yang sama kat negeri lain, kat kawasan lain. Tapi kalau untuk kualitatif kita sukar sikit sebab sifat dia lain sangat. Dia tak ada rules and procedure yang ketat. Mungkin kajian di tempat lain akan menyebabkan direction ataupun faktor yang dikenal pasti di kawasan negeri A sangat-sangat jauh berbeza di kawasan di negeri B. So itu adalah kualitatif lah. Dan kualitatif untuk kita selidik corak. Tapi kalau kualitatif kita nak selidik kefahaman dan interpretasi berdasarkan suatu fenomena kita kaji tu. So dia dalam, dia detail. Kalau kualitatif kita nak buat corak, kita nak buat pattern, kita tengok study pattern corak dia tu macam mana. So ini adalah inilah kalau kita nak bagi kan jenis pendidikan ikut pendekatan umum. Kalau kita nak bagi asas tujuan, kita ada pendidikan asas, kita ada pendidikan gunaan. Bahasa Inggeris dia basic atau fundamental research ataupun applied research kan. So basic atau fundamental research dia lebih kepada nak jawab teori bidang. Tapi pendidikan gunaan kita nak jawab sesuatu masalah sebenar dalam situasi harian. Okey. Maklumat basic research adalah untuk menambah ilmu pengetahuan bidang dan kurang beri pertumpuan kepada penggunaan hasil pendidikan kepada situasi harian. Maknanya pendidikan asasnya lebih kepada pendidikan dalam makmal, pendidikan dalam environment yang terkawal, control environment kan. Tapi kalau dalam pendidikan gunaan dia lebih kepada pendidikan yang di luar sana tu. Kita study, kita jumpa orang dalam environment, natural environment dia. So maklumat dia adalah mencari penyelesaian kepada suatu masalah secara praktikal. Kita boleh offer penyelesaian praktikal yang boleh dipraktiskan di luar sana tu. So ini okeylah. So ini adalah kalau kita nak bagikan pendidikan kepada tujuan. Tadi umum kuantitatif dan kualitatif. Ni ikut tujuan. Dan ketiga adalah dari segi lokasi. Ni lagi simple. Sama ada pendidikan makmal ataupun pendidikan lapangan. Saya rasa saya tak perlu detail sangatlah berkenaan ni. And then baru keempat yang terakhir adalah merupakan jenis pendidikan. Jenis pendidikan kita ada eksperimental dan bukan eksperimental. Saya tak nak go through dalam sangat berkenaan ni sebab kita pun dah belajar berkenaan dalam metodologi pendidikan. Kalau eksperimental kita ada eksperimental tooling, eksperimental kuasi, expose factor. Kalau bukan eksperimental kita ada perihalan, korelasi, kajian perkembangan, tindakan dan penilaian program. So and then pendidikan eksperimental ni ini adalah biasa lebih kepada bergantung kepada cause and effect suatu fenomena, peristiwa atau situasi yang menggunakan pembeli ubah terpilih. So
Kesan suatu pembuluh ubah terhadap pembuluh ubah lain merupakan fokus kajian. Seterusnya, suatu proses kawal terhadap pembuluh ubah boleh dilakukan. Ini nampak dalam nampak kajian yang dijalankan dalam lab lah lebih kurang. So ada 3 jenis kajian yang boleh kita tengok. 3 kajian dalam bentuk pendidikan eksperimental. Manakala pendidikan bukan eksperimental, kita ada pendidikan perihalan. Pendidikan perihalan lebih kepada inilah tujuan untuk dapatkan maklumat dan nak kita describe untuk kita menjelaskan karakteristik ataupun ciri sesuatu fenomena. Dan kebiasaannya ciri sesuatu fenomena ni kalau dalam pendidikan perihalan ni dia dalam bentuk graf ataupun inilah kekerapan peratusan. Dia deskriptif je study dia. So kalau kita tengok graf ni sebagai contoh gender differences dalam depression, kan? Apa perbezaan jantina dalam depression? Okay, kalau kita tengok graf ni, kita tengok bawah ni umur. Ini percentage dia depressed lah. So kalau kita tengok umur yang paling tinggi adalah antara umur 18 ke 24 untuk lelaki dan perempuan. Tapi kalau tengok dari segi perbandingan percentage, nampaknya perempuan lebih jauh depressed berbanding lelaki. So dan coraknya akan nampak lebih turun sampailah lelaki bila umur 75 tahun ke atas, lelaki dia pula lebih depressed berbanding perempuan pada waktu ketika itu. So ini adalah merupakan kajian kita nak tengok apa perbezaan tahap depression dari segi perspektif jantina. Okey, ini contoh kajian bentuk perihalan okey. Kalau korelasi kita tengok hubungan, bukan tengok cause and effect sebab akibat, kita tengok hubungan. Ada hubungan tak antara IV dan DV? Ada hubungan tak antara IV dan DV? So biasanya kita akan gunakan indeks korelasi ataupun regresi lah. Kan regresi ni adalah lanjutan daripada prosedur korelasi. Mula kita buat korelasi dulu, kita tengok hubungan ada ke tak. Kalau ada hubungan baru kita lanjutkan lagi, kita kembangkan lagi prosedur itu kepada regresi, kita tengok sejauh mana efek berapa kuat, berapa tinggi efek IV tu kepada DV. So nilai korelasi biasanya bacaan dapatan ni adalah satu nombor antara negatif 1 dengan positif 1. Kalau ada negatif bukan bermaksud dia tak ada hubungan. Maksudnya hubungan tu mungkin makin tinggi IV, makin kurang DV. Itu hubungan songsang maksudnya. Negatif tu menandakan hubungan songsang. Makin tinggi IV, makin kurang DV. Ataupun makin kurang IV, makin tinggi DV. So itu efek dia lah. So kalau kosong, nilai dia kosong baru langsung tak ada perkaitan antara pembuluh ubah. Kan? Kalau nilai dia positif macam 1, 0.7, 0.8, 0.6, 0.5 kan? Baru hubungan tu positif. Hubungan positif bermaksud makin tinggi IV, makin tinggi DV. Itu adalah hubungan dia, sifat hubungan dia. Sifat hubungan dia hubungan yang positif. Kalau hubungan songsang dia terbalik. Dia inilah, dia tak sama. Bukan makin tinggi-tinggi, dia tinggi rendah ataupun rendah tinggi. Okey. So kalau kita nak compare, maknanya contoh senario ni negatif 0.9, korelasi dia lebih tinggi berbanding positif 0.7. Itu maksudnya. Dia bukan dia maksud tak ada hubungan. Maknanya hubungan tu hanya bersifat songsang. Tapi dari segi kekuatan hubungan tu, negatif 0.9 tu lagi tinggi daripada 0.7. Sama juga yang bawah tu, negatif 0.2 adalah lebih tinggi daripada kosong. Contohnya kalau negatif 0.3 dengan positif 0.7. Maknanya positif 0.7 lagi tinggi daripada negatif 0.3. So macam tu cara kita nak interpret inilah dapatan korelasi. Ni jangan risau, kita akan go through in lebih detail. Nanti kita akan belajar macam mana nak jalankan analisis Pearson korelasi ni, Pearson ni dalam SPSS. Dan macam mana kita nak interpret dapatan yang dikeluarkan daripada SPSS tu. Dan ni pendidikan penilaian. Kalau bagi siapa daripada anda yang ikut kelas saya kursus evaluasi pada last semester, anda fahamlah dalam evaluasi kita ada buat kajian kan. Kita buat kajian yang tengok sejauh mana depress orang tu, sejauh mana orang tu akan balik hisap rokok ke, sejauh mana orang tu akan terlibat dalam isu gejala sosial, masalah sosial ke. So kita ada belajar berkenaan ni. So saya tak nak go detail lah berkenaan ni. And then kita ada ni lah kajian case ataupun case study.
So case study adalah bertujuan untuk kaji secara intensif ataupun mendalam terhadap tingkah laku dan proses minda seorang individu atau keluarga atau masyarakat atau organisasi. Khususnya untuk kes yang unik atau ekstrim. Kalau dalam kajian biasa, dalam kajian applied research, kebanyakan kita study banyak contohkan kes study pasal pelancong, kita study pelancong dari serata negeri Malaysia kan. Kita tak strict. Tapi kalau kajian kes, kita ambil satu kes, satu organisasi je. Macam organisasi Felda. Kita study pasal Felda di kawasan Tasik Chini. So kita fokus kat Felda Tasik Chini je. Kita tak study pun kat luar tu. So kes dia, satu kes je. Itu namanya kajian kes. Maknanya kita pilih satu kampung ataupun satu Felda dia. Tu kajian kes. Dia fokus kat situ je. Maknanya kajian tu tak boleh nak replicate kat kawasan lain lah sebab dia spesifik kepada untuk menyelesaikan masalah dalam sesuatu konteks spesifik saja. Kan? Dia sangat berfokus. So kajian ni melibatkan teknik pemerhatian, temu bual individu dan mungkin juga pengujian. So kelebihan dia adalah sesuai untuk tujuan penugasan mendalam lah. Tapi kelemahan dia, tengok macam saya sebut tadi, generasi dapatan kajian tak boleh nak buat. Kita tak boleh nak replicate dapatan tu ke kawasan lain sebab dia sifat kajian kes ni begitu spesifik dan begitu spesifik dalam satu konteks saja. So kita satu lagi kelemahan dia susah untuk diadakan proses kawalan. Yalah kalau bergantung sebab kadang-kadang bila kita kaji dalam satu konteks yang spesifik kan, kadang-kadang kita nak konteks spesifik tu betul-betul tak ada gangguan langsung kalau dalam ideal punya setting kalau kita nak buat kajian kes ni. Tapi soalan dan realitinya susah. Sentiasa akan ada gangguan dari luar yang mengganggu perjalanan environment yang kita kawal tu dalam kajian kes yang kita buat ni. Okey. Dan ini adalah merupakan fasa proses pendidikan secara general lah. Dari fasa satunya awal pendidikan, fasa 2 pertengahan, fasa 3 akhir pendidikan. So dia sama macam saya sebut dalam kitaran proses pendidikan di awal kuliah tadi. So ini adalah apa-apa yang berlaku dalam fasa 1, fasa 2 dan fasa 3. Ini anda semua boleh baca sendirilah apa yang ada kan. Saya rasa benda ni straightforward je. Tak ada apa yang complicated. So setakat itu saja kuliah kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada semua kerana sudi dengar kuliah kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada minggu depan dengan inilah tajuk seterusnya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.